It's already been a big day, but we do have one more thing. This is a day that's been years in the making, one that I've really been looking forward to. Yo guys, and welcome to the video. Hari ni aku nak cerita pasal Apple Vision Pro. So kali ni, this is the first time untuk Apple gunakan lagi ayat dia tu, that is one more thing, dalam dia punya presentation. And WWDC pun kalau ikutkan bukanlah satu event untuk hardware, dia lebih kepada software side. Tapi kebanyakannya dah berubah. Apple pun makin banyak benda yang dia nak kena launch, dan kali ni Apple gunakan one more thing tu dalam WWDC. So Apple Vision Pro, ada sebab kenapanya aku tak buat masa mula-mula sekali dia launch it. Sebab aku tak nampak sangat dia punya specs, aku tak nampak sangat dia punya, orang kata, kelebihan, dan experience orang lain pun tak sangat. Aku walaupun cakap banyak kali dah guna VR headset ni, saya tak dapat nak grip dengan apa yang Apple buat. And kalau ikutkan, memang betul-betul banyak teknologi baru yang Apple invent dekat sini. Kalau kau perasan, dulunya Apple sangat-sangat di heavy rumorskan dengan apa? Yes, micro LED. Ramai orang kata yang micro LED akan gantikan iPhone punya display, MacBook punya display, dan even ada yang kata Apple Pro display tu, untuk buatkan dia punya screen lagi immersive, lagi lawa, dan lagi power efficient lah katanya. Tapi turns out tak. Sebenarnya micro LED tu didesign untuk masukkan dalam Vision Pro. Ada produk lain yang kau nampak? Ada, hanya iPad saja yang mana menggunakan mini LED. So this tech is really new to us, dan kali ni dia punya display tu akan lagi tajam daripada mana-mana VR yang korang dapat experience. Katanya untuk dia punya screen dekat sebelah mata dia saja ada 23 million pixels, and lagi tinggi daripada pixel density yang ada dekat 4K TV most commonly. So nampak tak betapa high-technya Apple letak dekat Vision Pro instead of buat macam a VR standard untuk kebanyakan orang pakai. Dan cuba bayangkan, untuk dia punya display dense tu, saiz dia hanya sebiji stamp postage tau, yang biasa kita stamp dekat kertas untuk hantar dekat orang tu. Yes, that kind of stamp besar tu letak dekat mata, and even lagi terang, lagi jelas, lagi tak ada pixel susah kau nak nampak berbanding yang biasa. Sebab biasanya kalau ada banyak sangat pixel, prosesor akan start panas. Apple buat ni seamlessly ada dalam satu headset je tau. Okay, kalau korang rasa benda tu dah macam next level, wait, aku pergi dekat side optical dia pula. Untuk optical yang nak tengok screen tu sebenarnya adalah custom by korang sendiri tau. Maksudnya dekat sini, untuk orang macam aku pakai spek mata, tak boleh nak buta-buta masukkan mata aku dalam tu je. Sebab kalau korang ni rabun, yang dalam tu korang tengok pun akan rabun juga. Mana-mana VR, bukan Apple je. Tapi kata Apple, korang boleh buat korang punya lens sendiri untuk pastikan korang tak rabun dalam dunia VR. So this is a custom Zeiss optical lens, ada daripada diorang untuk pengguna dia. Maksudnya dekat sini korang tak boleh nak bagi dekat siapa-siapa, sebab dia tak sesuai dengan mata orang tu, sama ada dia rabun ataupun tak. Dia still kena ada custom prescribe dia punya lens sendiri untuk nampak apa benda yang ada dalam Vision Pro VR. And then dia akan ada operating system dia sendiri yang dinamakan sebagai Vision OS. Dekat sini korang still akan nampak a familiar kind of apps, contohnya macam fotos, gambar dan sebagainya kan. So benda tu sebenarnya korang boleh add up juga dalam App Store. Apple juga akan bagi option untuk developer lain untuk masukkan apps, games ataupun productivity punya thing untuk masukkan dalam App Store, so that orang boleh experience apa yang ada dalam Vision Pro. Benda yang aku suka juga dekat sini adalah tengok macam mana dia operate. Dan contohnya macam kalau korang nak lagi jauh, boleh lagi jauh, dan kalau korang nak lagi dekat ataupun nampak lagi dekat, boleh buat. Lepas tu korang boleh nampak dia boleh interact sekali dengan korang punya sekeliling menggunakan Vision OS ni. Maksudnya dekat sini adalah kalau korang ada meja dan apps ataupun UI tu tengah floating dekat atas meja, dia akan nampak macam shadow. So this is a giving macam effect dekat reality punya dunia. Benda ni lah yang macam heavily being processed dalam dia punya operating system, so that rasa seamlessly interact dengan korang punya surrounding. Macam aku cakap, dia akan interact dengan korang punya sekeliling. Contohnya bila ada orang datang, dan VR ni akan dapat detect orang tu yang duduk dekat depan korang, and kalau orang tu nak bercakap, dia boleh bercakap, dan dia juga akan dapat tahu yang korang sedang ambil perhatian. And korang yang tengah pakai VR ataupun Vision Pro tu,
akan tahu, akan nampak ada kawan korang tengah nak bercakap ataupun duduk dekat depan korang contohnya. Yes, dia akan ada display dekat luar tau. Nama display dia adalah eyesight. Literally dia akan scan mata korang and tunjuk dekat kawan korang yang ada dekat depan tu untuk beritahu yang kita sedang ambil perhatian. Alright Fazli, tadi kau cakap Apple Vision Pro tak ada controller. So macam mana kita ni nak kawal dia punya pergerakan? Okay, first thing first, apa yang kau perlu tahu? Cara untuk Apple Vision Pro kawal ataupun select adalah sedikit berbeza daripada VR yang aku kenal tau. So benda ni sangat mind blown dan sangat high tech untuk aku sendiri, okay? Untuk korang kawal kiri kanan ataupun nak pergi dekat mana-mana, sebenarnya menggunakan mata. So contoh je dekat sini, kalau ada macam 5 apps, korang just tengok dekat situ, dia akan dapat detect dekat mana korang tengok dengan menggunakan teknologi infrared ataupun LED daripada Apple custom punya sendiri. So benda ni sangat-sangat accurate mengikut video yang aku tengok. Dan kalau korang nak tengok dekat situ, dia akan select dekat situ. Benda yang aku takut adalah kalau aku rasa macam a bit claustrophobic dan buatkan mata aku macam bergegar kiri kanan atas bawah tu, benda tu, mata kita ni sangat-sangat sensitif tau. So aku nak tahu juga macam mana dia orang tackle that kind of react dekat mata terhadap benda tu. So this is a bit macam high tech sangat, especially bila kau cakap pasal sensor yang detect kau punya mata. Benda yang kita tahu pasal benda ni adalah usually dekat telefon Samsung dulu lah kan. Benda ni bukanlah baru kali kan, sebab aku pernah nampak this feature ada dekat sebuah laptop untuk tengok dekat operating system untuk select a few things, and even ada yang buat main game pun. And aku rasa macam bila letak apply dekat sebuah Vision Pro ataupun VR punya tag ni, akan rasa a bit mind blown sebab dia akan dapat calibrate accurately. Lepas tu macam mana nak select apps ataupun option yang kita nampak. So bila dah guna mata untuk select ataupun untuk tengok, nak pilih, select akan menggunakan jari. Basically Apple Vision Pro tu akan ada sensor dekat bawah ni dan juga kamera ataupun high resolution camera untuk detect korang punya jari. So macam mana nak select, buat macam ni. Bila korang tutup tangan korang macam ni ataupun tekan tangan korang macam ni, dia akan select apa yang korang tengok tu. So benda tu membuatkan kita ni tak bergerak. Yes, korang akan duduk macam tu je. Dan kebanyakan video yang korang nampak as a demo kan, kebanyakannya adalah duduk. Dan orang tak akan rasa penat. Especially bila orang yang dah biasa pakai VR, contohnya macam HTC Vive tu kan, Pico and everything. Bila korang berdiri dan bila main pada masa yang lama, akan start rasa penat. So this is what aku nampak Apple dapat buat untuk orang pakai Apple Vision Pro tu dengan jangka masa yang lama. Antara sensor yang diguna adalah sama juga macam kita punya iPhone, that is true depth dan juga LiDAR. Lepas tu flight illuminator untuk kawal, untuk detect kau punya tangan sama ada nak select ataupun tak. Masa kawasan yang korang tengah duduk tu tak cukup cahaya untuk detect. Benda ni jugalah yang akan scan korang punya bilik untuk tahu macam mana korang punya sekeliling dan sebagainya. Lepas tu macam biasa, untuk dia punya suara, korang boleh arahkan untuk Vision OS ni operate a few things menggunakan suara saja ataupun maybe Hey Siri and everything. Alright, ada satu benda lagi yang Apple dah announce, that is Optic ID. This is a new biometric punya security system untuk tahu yang tu adalah korang ataupun owner kepada Vision Pro. So far tak ada lagi yang apply dekat mana-mana Apple punya products. So this is the first untuk letak Optic ID. So basically korang akan dapat scan korang punya mata tu untuk unlock Vision Pro punya features ataupun Vision Pro punya usage. So macam mana? Dia akan tengok korang punya iris menggunakan infrared macam yang aku cakap tu. So benda tu lah yang akan dapat detect. Familiar tak dengan apa yang aku cakap ni? Yes, kalau korang perasan dia sama macam Samsung punya infrared untuk buka untuk unlock Samsung Galaxy Note dulu. Ya, kadang-kadang macam old tech is still a new tech tau. Alright Fazli, what's the spec pasal Apple Vision Pro ni? Kalau korang nak tahu lah kan, apa yang Apple buat ni is a thing that is next level juga. Contohnya dekat sini, dia dapat letak sebuah prosesor daripada laptop untuk letak dalam dia punya Vision Pro. Apa maksud aku by that? Kau tengok dekat kebanyakan orang kata VR headset yang lain, kebanyakannya ada yang kalau terlalu power, kau perlukan PC, attach dengan PC. Kalau kau tengok yang macam a bit less powerful, dia akan lebih kepada mobile punya processor. But this one is a full laptop punya processor, that is M2, dan juga dikoppelkan dengan R1 processor. R1 ni adalah untuk proses dia punya all those sensor yang dekat depan kau tengok tu, yang sangat banyak, dan juga dekat bahagian dalam tu untuk detect kau punya mata and everything.
dalam masa orang kata few ataupun sangat-sangat singkat, that is millisecond, and buatkan semua iteration adalah seamless dan juga tak lag. Tu yang penting dengan R1 punya processor. Dan all those activity akan diproses menggunakan M2 processor. Benda yang membuatkan aku rasa macam persoal juga adalah this processor bukan biasa-biasa tau. This is macam a really heat punya processor, akan ada panas. Bayangkan orang biasanya tak letak high power dekat VR tau. Sebab apa? Dia akan generate heat. Mata korang pun akan berwak. Bayangkan kita pun dah panas. Cuba bayangkan kalau VR yang panas, dalam tu akan berwak. So apa yang Apple buat, akan ada macam a few ventilation yang kau boleh nampak, tapi still that thing is still quite powerful tau untuk letak dekat VR headset. Next one aku nak cakap adalah dia punya bateri. Korang tahu tak, kalau guna battery pack yang ada di atas untuk masuk dalam poket tu hanya boleh tahan dalam masa 2 jam. So benda ni agak flaw, ataupun Apple pun tak dapat nak settle this kind of thing. Tengoklah macam mana in future. But bagi aku 2 jam tu dah cukup memadai dah. Aku rasa dah bila sampai masa macam 1 jam pun aku dah rasa pening dah, sebab aku ada motion sickness bila pakai sebuah VR. Lepas tu aku tak nampak pun Apple cakap kena calibrate sebelum guna sebuah VR. Biasanya kalau korang kenal VR yang dijual dekat luar sana kan, biasanya dia orang suruh macam calibrate dulu sekeliling. This one doesn't. So far korang suka tak dengan apa yang Apple announce tentang Vision Pro ni? Apa yang aku nampak adalah a next level VR punya headset, dan apa yang aku nampak juga a new way untuk orang interact, untuk orang guna sebuah VR headset. Contohnya adalah kita tak perlu nak bergerak untuk interact dalam Vision Pro ataupun dalam VR headset, dan juga kita tak perlu nak ada controller untuk buatkan VR tu rasa seamless. Dan benda yang aku nampak juga adalah the new Vision OS dan juga Vision Pro ni akan ubah cara kita guna sebuah laptop. Sebab kalau korang nak satu privacy yang orang memang tak nampak, Vision Pro is the one you should get. Dan kalau kau perasan juga, dia punya processor is a laptop processor. Cuba bayangkan, semua app software yang ada dalam laptop korang tu akan upload dalam Vision Pro dan guna dekat situ je. Orang lain tak boleh nampak, hanya korang je yang dapat akses dalam Vision Pro korang. Lepas tu korang perasan tak, Apple tak promote pun Vision Pro ni sebagai alat untuk main game. Namakan aku satu VR yang tak mention pun benda tu. Tak ada kan? Apple je yang buat Vision Pro sebagai satu entertainment, productivity dan juga a huge canvas untuk orang guna dalam Apple Vision Pro. Dia punya harga pula tak murah sebenarnya, RM16,000. Aku tak nak cakap pasal dia punya audio sebab benda tu macam biasa je, still ada special audio. Harga dia RM16,000, one of the paling mahal yang pernah aku tengok sebuah VR. Namakan dekat bawah yang mahal daripada Apple, aku nak tahu juga. But sebagai comparison, HTC Vive 2 Pro tak silap, harga dia adalah $1,300 ataupun RM5,000. RM5,000 ke atas, RM6,000. Pico pun harga dalam RM1,500. So yang ni RM16,000. A next level of controller and sebuah jenama Apple yang kita memang orang kata confident. Tapi kali ni mungkin ada yang still ragu-ragu lagi. Yang membuatkan aku curious, kau tahu tak apa? Apple sangat terkenal dengan device yang heavy tau. So aku tak tahu sama ada Vision Pro ni akan lagi berat, sebab aku tak nampak pun dalam description berapa berat yang dia letak dalam sebuah Vision Pro tu. Sebab kalau korang kenal dengan AirPods Max, aku tolak benda tu awal-awal lagi dah, sebab dia sangat-sangat berat untuk letak atas kepala. This one dengan strap dekat belakang sangat-sangat besar tu, aku rasa dia memang heavy, especially bila kau ada the whole laptop processor dalam sebuah goggle VR. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So many keep smiling. I'll see you guys on my next video. Bye.